Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu lagi, saya ada aim satu liquid cooler ni. Bagi saya, design dia sangat lawa. Maybe kalau anda tengok design dia, anda akan fikir macam, habis cerah, ini adalah design kebanyakan ARGB liquid cooler untuk tahun 2021. Tapi, kalau kita reverse balik masa, kita kembali ke zaman saya mula-mula berjinak dalam dunia DIY, saya boleh bagi tahu kepada anda yang brand ni adalah pioneer untuk design kebanyakan ARGB liquid cooler yang ada sekarang. Cuma design yang cantik belum jadi satu hujah yang kuat untuk kita beli sesebuah liquid cooler, lagi-lagi yang harga dia kayangan sampai RM519. Dia apa guna design lawa kalau dia tak mampu sejukkan prosesor? Itu adalah tujuan utama sesebuah cooler sebenarnya. So, saya akan bantu anda untuk anda decide sama ada berbaloi ataupun tak. Anda beli Deepcool Castle 360EX ARGB WH yang berharga RM519 ni. Adakah design dia lawa saja, performance ke laut, ataupun design dan performance dia berjalan seiringan? Yang tu kita nak tengok. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Keluar topik kejap. Recently kan, saya suka gila layan review filem Indonesia dekat Facebook yang macam ni. Ia juga menculik banyak wanita dan membunuh mereka dengan mesin. Dia punya penerangan tu memang monoton, memang tak ada intonasi bagai, tapi dia punya message tu jelas. So, saya fikir why not saya tiru dia punya style untuk tutorial pasang Deepcool Castle 360EX ARGB WH ni. Selamat menonton. Kotak ini cantik, dalamnya ada penyejuk cecair. Namanya Deepcool Castle 360EX ARGBWH. Ini idaman lelaki pembuka kotak dari dulu sampai sekarang. Lelaki itu tarik plastik tanpa belas kasihan dan keluarkan benda di dalamnya. Dia terkejut, barang di dalamnya tersusun rapi. Ini kipas, warna putih, belum berpusing. Tapi lelaki ini pusing guna jari. Wow, laju. Ini kepala blok penyejuk. Tidak nampak apa-apa. Lelaki ini percaya kepala blok ini akan menyala. Di bawah dia sudah ada gam haba. Tiup penyambung kepala blok dengan radiator cantik. Warna putih, keras. Ini pula radiator, ada banyak sirip, keras juga, cantik juga. Ini tapak besi letak di papan ibu atau motherboard. Ada belah Intel dan belah AMD. Tapi AMD AM4 tidak guna tapak ini. Lelaki ini susun screw tanpa motif. Lelaki itu kebosanan, lalu dia pasang besi penyambung ke kepala blok penyejuk. Dia pusing screw lagi, bagi ketat. Kemudian dia cabut tapak asal AMD di papan ibu. Ini screw aneh. Ada 4 tapi lelaki ini tunjuk 3 sahaja. Lalu lelaki ini pasang semua screw di bucu prosesor. Sampai ketat. Kemudian lelaki ini letak kepala blok, masuk ikut screw aneh. Nampak kepala lelaki ini, ada rambut. Ini pula screw aneh kedua, kepalanya besar. Lelaki ini guna screw aneh kedua untuk ketatkan kepala blok di papan ibu. Perlahan-perlahan ke semua bucu. Guna screwdriver bos tanpa wayar. Mantap. Siap pasang kepala blok ke papan ibu. Alhamdulillah. Lelaki ini letak 3 kipas putih di atas radiator. Susun seperti ini, wayar dikeluarkan dalam satu arah. Kemudian, ini ARGB hook. Semua wayar ARGB dari kipas dan kepala blok dimasukkan ikut sini. Lalu wayar dari ARGB hook disambung ke motherboard. Ini pula hook kipas. Semua wayar kipas dan kepala blok masuk ikut sini.
Alhamdulillah, lelaki ini siap pasang Deepcool Castle 360 EXA RGBWH. Sekarang, lelaki ini akan pasang di bekas komputer. Sila tonton. Ini dia hasil akhir pemasangan Deepcool Castle 360 EX ARGB WH liquid cooler. Actually, saya nak pasang liquid cooler ni dekat casing favorite saya iaitu Lianli O11 Dynamic Mini, tapi disebabkan heatsink dekat motherboard Gigabyte B550 Vision D ni besar sangat, dia jadi tak muat tau. Deepcool Castle 360 EX ARGB WH liquid cooler ni dia muat masuk dekat Lianli O11 Dynamic Mini bahagian atas tu, tapi sendat. Jadi kalau anda nak beli liquid cooler ni, anda kena check dulu casing anda tu besar support ke tak, ataupun anda kena check juga anda punya motherboard heatsink dia tu besar mana, baru anda boleh beli. Alright, spesifikasi penuh PC saya kali ni ialah prosesor Ryzen 9 5900X. Motherboard saya pakai Gigabyte B550 Vision D yang memang saya suka design motherboard ni, nampak elegan gila. Lepas tu RAM saya pakai V-Color Prism Pro 32GB DDR4 4133MHz yang mana dia datang dengan 2 dummy RAM, that's why anda nampak penuh tu. Storage saya guna Kingston NV1 NVMe SSD 1TB. Graphic card saya guna Power Color Hellhound RX 6700 XT. Power supply dari Cooler Master iaitu Cooler Master V650 White Edition, dan casing pun dari Cooler Master iaitu Cooler Master Master Case TD500 White Edition. Tema kali ni putih-putih melati bosku, lawa gila kot. Ini suhu idle atau tak buat apa-apa untuk Ryzen 9 5900X, which is at this point saya cuak sebab 50 hingga 70 darjah Celsius adalah suhu normal untuk Ryzen 9 5900X. So macam Deepcool Castle 360 EX ARGB WH Edition ni macam tak membantu sangat dalam proses menyejukkan prosesor ni. But then saya run stress test guna Prime 95. Dalam 1 jam suhu memang naik turun dari 50 darjah ke 72 darjah, tapi dia stabil dekat 64 ataupun 65 darjah, which is ini adalah satu performance yang awesome. Saya dah test banyak liquid cooler dengan prosesor Ryzen 9 5900X. Normally semua prosesor semua liquid cooler tu akan pergi lebih dari 80 darjah. So bila dia dapat kekalkan suhu di bawah 70 darjah, memang awesome gila kot. Stress test ni maksudnya kita guna prosesor tu 100%. Kita guna dia secara total, kita bagi dia kerja kau-kau punya lah. That's why suhu dia jadi panas. Kemudian ini suhu 2 game yang saya test, Apex Legends dan juga Cyberpunk. Untuk Apex Legends suhu main sekitar 50 hingga 60 darjah. Manakala untuk Cyberpunk dia panas sikit. Dia main dalam 60 hingga 70 darjah. Kadang-kadang tu memang ada lebih sampai 72 darjah. But bagi saya still dalam satu performance yang mantap. Kalau anda guna liquid cooler ni dekat Core i7, Intel Core i7 ataupun Ryzen 7, memang tak ada masalah. Kacang gila kot. In term of software, Deepcool Castle 360 EX ARGB WH ni support hampir ke semua platform ARGB macam Gigabyte RGB Fusion yang saya guna, lepas tu MSI Mystic Light, Asus Aura Sync dan juga ASRock Polychrome, even Razer Chroma. Saya akan tunjuk ke semua efek RGB dia lepas ending nanti, tapi disebabkan saya lebih prefer tema warna putih, jadi untuk PC saya ni saya set dia ke dalam setting warna putih. Alright, sebagai kesimpulan untuk review Deepcool Castle 360 EX ARGB WH liquid cooler ni, first kali anda kena tahu yang Deepcool Castle 360 EX ARGB WH adalah berbeza dengan Deepcool Castle 360 EX ARGB White. Kalau tadi yang kita review ni ialah WH, yang satu lagi White. Walaupun sebenarnya WH tu dia refer kepada White, saya pun tak faham apa yang Deepcool cuba buat. Yang kedua, Deepcool Castle 360 EX ARGB WH ni besar gila. That's why anda kena check dulu casing anda, adakah dia support radiator yang bersaiz 360, dan anda kena check juga motherboard anda tu bimbang kalau kita letak dia dekat atas. Motherboard punya heatsink besar gila menyebabkan kita tak boleh nak mount dia punya radiator. Yang ketiga, design untuk Deepcool Castle 360 EX ARGB WH ni memang lawa and build quality dia mantap. Dan last kali, performance dia saya garanti kepada anda, kalau dia boleh tackle Ryzen 9 5900X dengan bagus, macam saya bagi tahu Intel Core i7 ataupun Ryzen 7,
kacang je lah. Harga untuk Deepcool Castle 360EX ARGB WH ni ialah RM519 Malaysia. Kalau anda ada bajet, seriously saya recommend anda untuk beli liquid cooler ni. Terima kasih kerana menonton. Biar dah, jumpa lagi.